Okey, matematik tingkatan 1 ini apa muka hadapan buku kita ya, buku teks kita ya. Okey, KSSM. So dalam buku teks kita ada 13 bab. Okey, so untuk 13 bab ini kita akan kena habiskan. Kalau boleh secepat mungkinlah sebelum bulan 10. Saya berharap selepas pandemik COVID ni kita dapat berjumpalah untuk belajar. Okey, so sekarang saya just nak terangkan secara ringkas masa sekolah rendah. Okey, korang punya mathematics, korang belajar 4 bidang ni je. Nombor dan operasi, sukatan dan geometri, perkaitan dan algebra. Ini yang paling susah algebra dengan statistik dan kebarangkalian. Untuk KSSM, untuk yang sekolah menengah, kita tambah lagi satu bidang, iaitu matematik discrete. Apa dia tu? Okey, untuk matematik discrete nanti bila kita belajar baru saya terangkan ya. Okey, so untuk KSSR tahun 6. Okey, masa korang darjah 6. Okey, ini adalah pembahagian ikut bidang ya. Bab-bab korang hanya ada 12 bab. Okey, tetapi untuk yang form 1 kita ada 13 bab. Okey, dan semua ini bidang ni kita dah belajar waktu awak sekolah rendah. Dan ini yang kita tambah. Matematik discrete. Okey, pengenalan set. Okey, ini nanti lebih kurang mungkin bulan 10 baru kita boleh belajar yang bab 11. Okey. So untuk format PT3 hari tu saya rasa korang dah tengok, dah cuba fahamkannya, tapi kalau tak faham tak apa. Okey, nanti kalau ada masa saya akan bagi lebih detail lagi tentang kita punya matematik, kertas matematik yang format dia. Okey, so ini saya skip. Okey, mari kita mula PDP hari ini ya. Kita akan imbas kembali masa kamu sekolah rendah, awak sudah belajar apa itu nombor asli, natural number. Okey, ini korang dah belajar waktu sekolah rendah. Okey, apa itu natural number ataupun apa itu nombor asli? Nombor yang digunakan untuk mengira atau menunjukkan tertib. Maksudnya nombor yang boleh dikira. So, natural number kita mula dengan 1 dan sampailah infinity. Okey, so maksudnya nombor yang kita boleh mengira. Katakan dari minggu lepas sampai minggu ni, berapa hari awak sudah belajar katakan. Okey, so kita boleh jawab. Okey, berapa hari kita boleh mengira. So, nombor yang boleh dikira itu kita namakan sebagai nombor asli. Okey, untuk nombor bulat, okey, dia sama macam nombor asli. Yang bezanya dia ada lebih satu nombor, iaitu kosong. Okey, ataupun sifar. Okey, nombor asli yang mengandungi kosong. Okey, so ini dia ada beza sikit dengan nombor asli je. Dia lebih satu elemen iaitu kosong. Boleh selain daripada itu yang semua nombor-nombor tu sama macam nombor asli. Dia sampai infinity, sampai 10 juta, 1 bilion. Okey, so itu nombor bulat. Okey, dengan nombor asli. Saya harap korang boleh mengimbas kembali boleh ingat balik whole number whole number dengan natural number. Okey. Mari kita mula dengan tajuk hari ini 1.1 iaitu integer. Okey, apakah itu integer? Okey, dalam kehidupan harian sebenarnya kita, integer ni banyak, macam muncul dalam kehidupan harian kita. Okey, dan kita boleh nampak di sini ada satu sata ya. Di sini ada satu sata. So, korang dah pernah belajar koordinat masa sekolah rendah. So, awak dah sangat jelas satah tu macam mana ya bentuknya. Okey, di sini kita boleh nampak ada 2 garis nombor. Satu garis nombor yang melintang, horizontal. Okey, dan satu lagi garis nombor yang menegak. Okey, so ada 2 garis nombor di sini. Okey, di sini kalau dalam kehidupan harian, kita boleh tahu semakin ke kanan dan semakin ke atas. Okey, apa maksud di sini? Semakin ke kanan dan ke atas, semakin besar nilai nombor. Okey, kalau kita tengok di sini sebelah kiri kita ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Nombor apa? Siapa boleh bagi tahu? Buka mic kejap. Jawab. 1, 2, 3. Seterusnya nombor 4. Yes, 4. Very good. Okey, so di sini kita boleh nampak nombor dia nilainya semakin bertambah, semakin besar. Dan bila kita tengok nombor di sebelah kiri dan nombor di sebelah kanan, dan kita boleh tahu bahawa nombor di sebelah kanan lebih besar nilainya. Itulah maksudnya semakin ke kanan dan ke atas semakin besar nilai nombor. Okey, ini sangat jelas ya. Saya rasa semua sudah pandai.
Okey, dan di sebaliknya, jika arah tu semakin ke kiri dan semakin ke bawah. Okey, so semakin kecil nilai nombor. So di sini, siapa boleh jawab? Negatif 1 dengan negatif 3. Mana satu lebih kecil nilainya? Negatif 1 dengan negatif 3. Mana Negatif satu? 3. Yes, pandai. Bukan negatif 1, negatif 3. Sebab apa? Di sini dia tulis semakin ke kiri ataupun semakin ke bawah. So, semakin ke bawah, semakin kecil nilai nombor. Siapa yang berada di paling bawah, dia punya nilai lagi kecil. Okay? So, ini kalau sesiapa yang rasa keliru, awak tengok yang atas ni. 2 dengan 1. Siapa berada di bawah? 1 berada di bawah. So, 1 nilainya lebih kecil. Sama juga untuk nombor negatif. Sebab negatif ni kadang-kadang korang akan rasa macam sangat keliru. Cikgu, kenapa 2 dengan 3, 2 lebih kecil? Apabila kalau negatif 2 dengan negatif 3, negatif 3 pula lebih kecil. Sebab garis nombor ini, sesiapa yang berada di lebih bawah, nilai dia lebih kecil. So, untuk kita kalau kita tengok betul-betul di sini, negatif 1 dengan negatif 3, siapa berada di paling bawah? Negatif 3. So, negatif 3 lebih kecil daripada negatif 1. Okey, sekarang soalan saya. 2 dengan negatif 3. Siapa nilainya besar? 2 atau negatif 3 yang besar? 2. Yes, very good. Sebab apa? Dia berada di? Depan. Yes, di atas, di depan. Itulah sebab garis nombor ni kalau awak dah sangat jelas, nanti bila awak bandingkan nombor-nombor itu, kamu tak akan rasa keliru. Tak apa. Bagi sesiapa yang masih rasa macam keliru, tak apa. Nanti kita tengok soalan, kamu akan faham. Okay, so dalam kehidupan harian, kita boleh tahu bahawa nombor positif, tutup mic dulu kalau nanti nak menjawab, baru buka mic ya. Okay, so nombor positif mewakili arah ke kanan dan atas. Okay, dan seterusnya, nombor negatif pula mewakili arah ke kiri dan ke bawah. Okay, so awak kena kenal perkataan positif dan negatif. Negatif ini yang ini. Positif macam simbol tambah. Okay, so ini nota yang ringkas. Kalau sesiapa yang tak faham, nanti bila awak tengok lagi satu nota, kamu akan lebih faham. Okay, boleh ya? Saya seterusnya. Kita tengok contoh satu dulu. Kereta A bergerak 40 meter ke kanan. Okey, cari kata kunci dia, kanan. Manakala kereta B bergerak 50 meter ke kiri. Ini contoh satu dalam buku teks ya. Okey, wakilkan pergerakan kereta A dan kereta B dengan nombor positif atau nombor negatif. Macam tadi nota yang kita tengok, kalau ke kanan dengan ke kiri, mana satu positif, mana satu negatif? Ke kanan? Ke kanan, simbol yang satu ini ke simbol yang dua ni? Simbol satu ke dua ke kanan? Belajar. Cuba jawab. Kalau ke kanan, nak positif ke negatif simbolnya? Positif. Yes, very good. Okay, ke kanan itu positif. So, sebaliknya ke kiri itu negatif. Negatif. Yes. So, di sini untuk kereta A, saya boleh tulis jawapan dia. Okey, saya tahu 40 meter. Dia ke kanan. So, saya akan buat satu positif 40 meter. Itu je jawapan untuk kereta B. Okey, siapa boleh bagi tahu saya jawapan untuk kereta A. Tadi kereta A ya. Sekarang kereta B. Siapa boleh bagi tahu saya jawapan kereta B? Bergerak 50 meter ke kiri. Negatif 50. Yes, negatif 50 meter. Very good. Okay, so siapa yang tak faham tu awak ataupun siapa yang lupa dia punya bacaan tu, korang tengok betul-betul di sini ya. Kamu boleh hafal sekarang juga. Ini kita namakan sebagai positif. Ini kita namakan sebagai negatif. Okay, ingat dia punya perkataan spelling dia, ejaan dia. Positif itu maksudnya ke kanan. Dan negatif itu maksudnya ke kiri. Okey, dan juga positif maksudnya ke atas ke bawah. Positif menunjukkan arah ke atas ke bawah. Atas. Yes, very good. Positif menunjukkan ke atas. Okey, negatif menunjukkan ke bawah.
Itu sahaja yang awak kena ingat. Dalam kehidupan harian kita memang akan gunakan positif dengan negatif. Contoh sekarang, kita kat Aeon Tebrau. Kita mau pergi katakan kita nak pergi food court. Okay, food court tu katakan kat tingkat 4. Sekarang kita berada di tingkat 1. Kita nak naik. Kalau saya nak naik lift. Okay, untuk naik ke tingkat 4. Kalau saya nak mewakili dengan simbol dengan nombor, tingkat 4, saya kena mewakili dengan apa? Positif ke negatif? Kalau naik tingkat 4. Positif. Yes, positif 4. Positif Katakan. 3. Yes. Positif. Yes, very good. Kalau sekarang saya nak turun pula ke ground floor ataupun saya nak turun ke tingkat 1, saya akan guna negatif 1. Negatif. Yes. Negatif 1. Yes. Ini sangat-sangat simple. Okay? Sebenarnya korang pandai guna. Okay? Just mungkin kita jarang guna perkataan positif negatif. Ini adalah ayat dalam matematik ya. Okay? So, ini latih diri 1.1a. Soalan ini saya dah convert dalam Google Form. Nanti korang boleh menjawab dalam Google Form ya. Saya tak akan bincang sebab saya nak tunjuk je. Nanti korang just tulis macam yang tadi. Kalau ini kapal terbang tu, dia naik dia berada di ini laut. Okay, dia berada di atas paras laut tu, kita patut guna positif 1000 ke negatif 1000. Nanti awak kena decide sendiri ya. 250 meter ni kapal selam, dia berada di bawah aras laut. Kalau bawah, simbol negatif ke positif. So nanti awak akan menjawab soalan ni dalam Google Form ya. Sama juga dengan untung dan rugi. Untung tu duit tambah ke duit kurang? Belajar. Tambah. Yes, duit bertambah. Duit semakin banyak. So, RM2000 ni nanti kita nak letak positif RM2000 ataupun negatif RM2000. Nanti awak tengok latihan. Nanti awak jawablah latihan. Ni saya tak nak bincang dulu ya. Okay. So, mari kita tengok yang ini. Apakah integer? Okay. Apa yang kita belajar yang tadi ada positif, ada negatif. Itu semua adalah integer. Cuba kita tengok ini. Negatif 2. Negatif 3. Okey, kami ialah integer. Dia bagi tahu kita kalau itu ada negatif, okey, tapi dia dikira sebagai integer. Tapi kita namakan sebagai integer negatif. Okey. So untuk kosong, dia termasuk juga dalam kategori integer. Okey, sebab dalam kosong ni berada di tengah-tengah. Okey, kalau awak perasan tadi garis nombor tu, okey, awak dah belajar garis nombor kan? Ini kosong. Ini 1, 2. Sebelah kiri negatif 1, negatif 2. Okey, ini semua korang dah pandai ya. Okey, so untuk 4 dan 6, kami adalah integer positif. Okey, so tengok ini cikgu kenapa saya boleh tahu, kenapa boleh bagi, ini diberitahu sebagai nombor positif. Mana kita boleh tahu itu positif ke negatif? Okey, nanti saya akan bagi sikit nota. Okey, kami ialah integer positif. Nampak tak? Dua benda ni sama. Ini pun integer positif. Ini pun integer positif. Apa beza kedua-dua ni? 4, 6 dengan positif 7, positif 9. Sama-sama mereka adalah integer. Integer positif. Apa beza kedua-dua nombor ni dengan dua-dua nombor ni? Apa bezanya? Ada simbol apa? Ada simbol tambah. Yes, ada simbol tambah iaitu simbol positif. Ini ada simbol positif. Mereka adalah integer positif. Ini tak ada. Ini tak ada Ini tak ada simbol positif. Kenapa dia integer positif juga? Nanti saya akan terangkan ya. Okey, untuk yang ini kami bukan integer. Untuk yang seterusnya. Dari mana kita boleh nampak kenapa dia bukan integer? Apa beza 1/2 dengan negatif 3/4 dengan semua nombor-nombor yang di atas ini? Siapa boleh jawab? 1/2 dengan negatif 3/4. Kenapa mereka bukan integer? Apa beza mereka? Dengan negatif 2, negatif 3, 0, 4, 6. Apa beza mereka? Yang lain tak tahu. Yang lain senyap je. Pecahan. Yes, very good. Kita boleh tahu bahawa kalau pecahan itu bukan integer. Sebab yang lain semua bukan pecahan. Awak nampak semua nombor yang cantik. Nombor bulat. Okay? So yang ini je. Yes, yang pecahan tu dia bukan integer. Okay, yang seterusnya yang terakhir. Kami bukan integer juga. Ini adalah nombor Perpuluhan. Yes, very good. Perpuluhan. So, untuk nombor perpuluhan dan nombor pecahan, mereka bukan integer.
Selebih daripada yang tu, semua itu adalah integer. Okey, so saya bagi sikit nota ringkas. Apakah itu integer? Kumpulan nombor yang merupakan nombor bulat positif dan nombor bulat negatif termasuk sifar. Maksudnya termasuk kosong ni. So kita boleh nampak dia daripada negatif 1,000,000, okey, sampailah negatif 1. Itu adalah nombor integer negatif. Okey, untuk 1, 2, 3, 4 ini, semua ini adalah integer positif. Sampailah atau terhingga ya, infinity ya. Okey, dan ini ada satu special iaitu kosong. Okey, untuk kosong ini dia tidak bersifat positif, dia tidak bersifat negatif. Tak ada orang akan cakap positif kosong, negatif kosong. Tak ada. Kosong ini hanya kosong sahaja. Dia tak ada positif, tak ada negatif. Dia neutral. Kosong ini satu-satunya integer yang special. Dia tak ada sifat positif, tak ada sifat negatif. Okey, macam mana kita nak tahu itu nombor apa? Positif bagi integer. Nombor yang ditulis dengan tanda positif atau tanpa tanda. Tak ada tanda pun itu sebagai nombor positif. Contoh 4 ini. Dia tak ada positif kat depan. Okey, tapi 4 ini sebenarnya bersifat positif. Biasanya nombor-nombor yang kita nampak semua ni, semua ini adalah integer positif. Just biasanya yang depan ni positif ini kita tak tulis. Kalau siapa nak tulis tak salah. Okey, just biasanya kita tak tulis. Kalau nak tulis tak salah ya, tapi biasa kita tak tulis untuk nombor positif. So ada positif, tak ada positif, asalkan nombor tu depan dia tak ada simbol selain daripada negatif, itu adalah nombor positif. So untuk nombor negatif wajib kena ada simbol negatif ini. Untuk integer yang negatif. Okey, so boleh bezakan ya integer positif dengan integer yang negatif. Kosong adalah special. Kosong tak ada positif, tak ada negatif. So, jangan nanti bila dalam latihan ke, dalam exam ke, saya ada nampak pelajar tulis negatif kosong. Kalau macam tu, saya nak suruh korang balik rumah kan. Minta mak ayah tu ketuk kepala kamu sendiri. Saya dah cakap kan, kosong ini tak ada positif, tak ada negatif ya. Sila ingat. So, ini semua adalah integer. Okey, sekarang mari kita tengok contoh 2. So, untuk soalan ni saya rasa senang. Tentukan sama ada setiap nombor yang berikut ialah integer atau bukan. So, tadi ingat, integer itu semua nombor bulat yang bersifat positif dan negatif, termasuk kosong. Apa yang bukan nombor, apa yang bukan integer? Ingat tak yang tadi korang, gambar-gambar tadi tu? Perpuluhan dan pecahan. Yes, perpuluhan dengan pecahan. So, yang pasti ini bukan integer. Yang pasti ini bukan integer sebab mereka adalah pecahan. Dan nombor perpuluhan bukan integer. Ada lagi tak nombor perpuluhan? Mana nombor perpuluhan? Tolong jawab. Mana lagi? Ada satu jawapan lagi yang bukan integer. Mana dia? Perpuluhan, pecahan. Mana lagi? Ada satu lagi jawapan. Yang lain? Yang bukan integer mana? Ayo, yang lain. Hanya orang sama je yang jawab. Bukannya cikgu nak rotan pun kalau korang tak boleh jawab. Jawablah, baru awak tahu mana yang awak tak faham. Mana lagi satu yang bukan integer? 100. 100 apa? Di nombor perpuluhan ke? Mana ada 100? Kosong. Kosong tadi integer ke bukan? Oh, integer. Baru tadi saya cakap kan? Ada satu lagi. Mana? Saya dah nampak dah terus. Yang bukan integer. Yang bukan integer terdiri daripada pecahan dan Perpuluhan. yes, ada lagi tak perpuluhan di sini? Korang tak nampak nampak tak jelas sebab apa guna handphone Saya guna laptop. Guna laptop kenapa tak nampak yang ni? Negatif 3.4 sebab dia ada perpuluhan. Okey, yang ini integer apa? Integer positif ke negatif? 15 adakah integer kan? Sebab yang selain daripada yang saya pangkah tu semua bukan integer. 15 integer. Integer apa? Integer positif ke integer negatif? Positif. Yes, Positif. ini integer positif. 23 integer? Positif. Positif. Negatif Positif. 76? Negatif. Yes, negatif. Kosong? Negatif. Bukan Integer. 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 Negatif bukan kosong bukan integer?
Kosong integer, tapi dia tak ada positif, tak ada negatif. Dia integer juga. Okey, kosong yang integer yang special. Kosong integer yang special. Dia tak ada positif, tak ada negatif. Kalau untuk yang lain, dia ada nama. 15 tu integer positif. 23 tu integer positif. Untuk apa negatif 76 tu, 6 tu integer negatif. So untuk 6 integer? Positif. Yes, positif. Very good. 301 integer? Positif. Yes, very good. Last, negatif 239. Negatif. Yes, Negatif. integer negatif. Okey, boleh ya. So, dalam soalan ni dia suruh kita tentukan sama ada setiap nombor yang berikut ialah integer atau Negatif. bukan. So, di antara banyak-banyak nombor ini, tadi saya pangkah berapa yang bukan apa integer. Ada berapa yang bukan integer di antara semua ni? Ya. Pecahan. Yes, pecahan yang mana? Okey, sekarang kita jawab 15, ya. Integer. 23, integer. Negatif 3.4, integer. Integer ke bukan? Oops, sorry. Negatif 3.4, integer ke bukan? Bukan. Bukan. Kita pangkah. Negatif 76, Integer. negatif 76, ya atau tidak? Negatif. Ya. 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 Kosong, ya atau tidak? Ya. Ya. Push. 1/2? Bukan. 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 Sebab dia apa? Bukan. Sebab dia pecahan. Yes, very Pecah. good. 6? Ya. Ya. 0.88? Bukan. Bukan sebab apa? Bukan. Sebab dia Perpuluhan. Yes, sebab dia perpuluhan. Very good. Negatif 4/5? Bukan. Ya. Bukan. Sebab apa? Bukan. Pecahan. Yes, sebab dia pecahan. 301? Ya. 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 Negatif 239? Ya. Ya. Okay, so ingat kita buat kesimpulannya, integer itu dia ada positif, dia ada negatif, termasuk kosong okey, dan bukan pecahan, bukan perpuluhan. So saya harap semua boleh ya. So untuk latih diri 1.1b nanti pun sama. Nanti kita just perlu kenal pasti je mana satu pecahan, mana satu perpuluhan, itu semua bukan integer. Okey, bagi sesiapa nak cuba sendiri, siapa yang rumah ada printer ataupun siapa yang rajin, awak boleh salin, awak buat. Tapi sebenarnya semua latihan ini saya dah letak dalam Google Form. Okey, nanti korang kena jawab je. Okey, so ingat ya, perpuluhan, pecahan bukan integer. Itu je. Selain daripada pecahan dengan perpuluhan, semua adalah integer. Okey, integer tu nombor yang cantik. Okey, dia boleh positif, dia boleh negatif. Kecuali kosong ni special. Kosong memang wajib integer. Okey, boleh ya? Okey. Semua dapat ikut? Dapat. Dapat Okey, mungkin saya memang akan laju sikit Tapi tak apa sebab nanti saya sudah tengah record. Nanti korang boleh tengok balik video yang saya upload kat YouTube nanti ya. Okey, so ini garis nombor. Mari kita tengok yang ini. Okey. Di sini kita boleh nampak kosong ini sebagai garisan yang di tengah-tengah. Okey. So di kanan. Okey, kita tengok dari 0 hingga 1, jarak mereka satu kotak. Okey, kalau jarak mereka satu kotak, maksudnya 1 bermaksud lebih 1 daripada 0. Kita semua akan jadikan 0 ini sebagai watak utama. Okey. So, untuk kalau jarak 0 dengan 2 adalah 2 kotak. So, 2 bermaksud lebih 2 daripada 0. Kalau 3 bermaksud lebih 3 daripada 0. Kalau 4 bermaksud 4 lebih daripada 0. yes, very good. Kalau 100 100. bermaksud lebih berapa daripada 0? Lebih 100 daripada 0. Yes, very good. Maksudnya kamu sudah faham. Okey, kalau ke sebelah kanan, okey, jarak dia 1 kotak, okey, jarak dia 2 kotak, jarak dia 3 kotak.
okey, bermaksud dia lebih berapa kotak daripada kosong tu. Okey, dan secara terbalik. Kalau ke sebelah kiri jarak dia 1 kotak. Okey, so negatif 1 tu bermaksud kurang 1 daripada kosong. Okey, so sekarang kalau ini kosong, ini negatif 10. So negatif 10 bermaksud apa? Kurang 10 dari sifar. Yes, daripada kosong. Very good. Maksudnya korang dah faham. Kalau ke sebelah kiri jarak dia 10 kotak, maksudnya dia kurang 10 daripada kosong. Okay, very good. So ini sebenarnya sangat senang. Okay, ini dia punya apa, nak cakap macam mana kita sebenarnya sudah tahu, just kita tak tahu ayat dia, kita kena cakap macam mana. Okay, tapi untuk yang ini saya rasa semua dah boleh faham ya. Impas kembali, ini masa awak sekolah rendah, awak dah belajar. Pada suatu garis nombor di sebelah arah positif adalah sentiasa lebih besar daripada nombor di sebelah arah negatif. Ini awak kena tahu. Bagi sesiapa yang rasa keliru. Okey, untuk yang ini awak pandai kan untuk yang belah positif. So, kalau sesiapa yang rasa keliru, okey, di sebelah kosong. Okey, dia sama macam cermin. Kalau sebelah kosong ini 1, sebelah kanan kosong ini 1, so sebelah kiri dia adalah negatif 1. Sebelah kanan positif 1, sebelah kiri negatif 1. So, dia macam cermin. Ini cermin kita. Kosong ini cermin kita. So, kalau ini 2, positif 2 di sebelah kanan untuk 2 kotak, jaraknya 2 kotak So, sebelah kiri jarak 2 kotak, nombor dia adalah negatif 2. Cikgu. Okay. Ya. Suara cikgu tak dengar dengan jelas, putus-putus. Putus-putus, mungkin line kamu? Yang lain? Tak pula. So mungkin line kamu yang tak stable kot. Tak apa. Nanti kalau korang dengar memang sangat tak jelas, mungkin kamu boleh nanti malam nanti kamu tengok balik YouTube, sebab saya rasa YouTube lebih senang untuk korang loading kan. Don't worry, saya punya video yang saya record ni semua saya memang akan masukkan dalam ni. Okey? Boleh minta maaf sebab rasanya line kot, masalah line. Okey, boleh Okey, so sekarang bagi sesiapa yang rasa macam mana nak bezakan nombor positif dengan nombor negatif, mana satu nombor nilainya lebih besar, mana satu nombornya nilai lebih kecil, senang sahaja. Kita tengok di sini. 1, 2, 3, 4. Okey. 4 dengan 1. Mana satu berada di kanan, nilai dia lebih besar. So 1 dengan 4, siapa lebih besar? 4. Yes, 4 lebih besar. Ini kita sudah tahu. Kita sudah pandai dengan nombor positif. Ini tak ada simbol kat depan, maksudnya dia semua adalah positif. Tapi positif biasanya kita tak tulis. Okey, masalahnya di sini. Bila cikgu suruh awak bandingkan, katakan. Okey, sekarang saya nak awak bandingkan negatif 4 dengan negatif 1. Mana nombor lebih besar? Negatif 1. Yes, Negatif very 1. good. Bagi sesiapa yang rasa keliru, okey, awak kena ingat balik macam mana nak lukis garis nombor. Tengok negatif 1, negatif 4. Siapa di kanan dia akan lebih besar. So, negatif 1 di kanan. So, dia lebih besar. Contoh saya bagi yang tak ada dalam garis nombor Negatif 59 dengan negatif 40. Mana satu lebih besar? Negatif 40. Yes, very good. Bagi sesiapa yang rasa sangat keliru, cikgu, kenapa negatif 40 lebih besar? Ingat, dalam garis nombor ataupun pada garis nombor, sesiapa yang berada di lebih kanan, nilai dia lebih besar. Kalau negatif 40 dengan negatif 59, kita tahu pada garis nombor, negatif 49 dulu baru kita sampai negatif 59. So, ini dia berada di kanan. Siapa yang di kanan, dia lebih besar. Okey, dan ada satu cara lagi. Bagi sesiapa yang memang rasa sangat keliru, cikgu, saya tak boleh faham lah. Senang saja. Apabila diberi dua nombor yang negatif, kamu just abaikan negatif itu dulu. Kamu jangan tulis negatif, awak buat macam ni dulu. Yang kita tahu, positif 59 lebih besar. Ini dalam kehidupan harian kita biasa tengok 59 lebih besar, 40 lebih kecil. Tetapi, apabila kita tambah negatif pada kedua-dua nombor ini, besar dengan kecil akan terbalik. Yang besar akan jadi kecil, yang kecil akan jadi besar. So, apabila negatif itu
negatif 59 lebih kecil. Apabila negatif 40 lebih besar. Okey? Boleh bagi sesiapa yang rasa memang sangat keliru. Saya ulang lagi satu contoh. Katakan ini negatif 72 dengan negatif 27. Mana satu lebih besar? Negatif 27 ke negatif 72 lebih besar? Negatif 27. Yes. Bagi sesiapa yang tak tahu, yang masih keliru, boleh guna dua cara. Cara pertama, awak boleh buat garis nombor. Kita akan tulis negatif 27 dulu, lepas tu baru negatif 72. So, ini di kanan. So, dia lebih besar. Bagi sesiapa yang malas nak lukis garis nombor, awak boleh jadikan kedua-dua nombor ini positif dulu. Kalau positif, macam kehidupan harian biasa, kita tahu 72 lebih besar. Apabila kita tukar positif ini kepada negatif kedua-dua, besar ini akan jadi kecil. So, negatif 72 kecil, negatif 27 besar. Okay, bagi sesiapa yang masih tak faham, tak apa. Nanti lepas kelas ni, awak boleh PM saya akan terangkan. Okay, boleh ya? So, tentang garis nombor, saya harap korang dah lebih faham ya. Okay, so ini contoh 3. Ini dalam buku teks juga semua saya ambil dari buku teks sebab saya nak senang korang nak boleh belajar. Okay, lengkapkan garis nombor dengan nombor berikut. Okay, sekarang kita ada 4 kotak yang kosong. Di sini kita baru dapat tahu satu je jawapannya, negatif 12 kat tengah-tengah. Macam mana saya nak letak nombor-nombor yang lain? Okay, dan sedangkan saya memang tak tahu pun satu kotak ini mereka punya beza itu berapa. Saya tak tahu pun satu kotak ini berapa. Okay, so nak senang, sebelah kiri nombor yang paling kecil ke paling besar? Bebas. Ni nombor paling besar ke nombor paling kecil sebelah kiri? Kecil. Yes, very good. Yang saya pasti nombor yang paling kecil berada di sebelah kiri. So yang paling kanan nombor paling Besar. yes, terbesar. Ini terkecil. So sekarang saya cari dulu nombor terbesar. Positif ke negatif? Okey, kalau ada positif, ada negatif. Nombor positif besar ke nombor negatif besar? Positif. Yes, very Positif. good. Hanya satu positif je di sini. So, saya pasti 6 ini di kotak yang terakhir. Sebab nombor positif sentiasa terbesar. Jangan lupa, bila kita buat garis nombor, sini semua positif. Di sebelah kiri semua negatif. So, awak kena tahu ya. So, sebelah kanan tu positif. 6 saya sudah letak dalam kotak. Okey, sekarang. Nak cari yang terkecil. Negatif 30, negatif 6 dengan negatif 36. Mana satu nombor yang paling kecil? 36. Negatif 36. Yes, very Negatif good. 36. Yes, negatif 36. Negatif 36 yang paling kecil. So, saya sudah settle 2 nombor. Lagi 2 nombor. Mana satu yang kedua kecil? Maksudnya sekarang kita bandingkan negatif 30 dengan negatif 6. Mana satu kecil? Negatif 30. Yes, negatif 30 paling kecil. So, saya akan letak di kiri. Ingat, kiri sentiasa kecil. Okey, yang terakhir, negatif 6. Yeay, saya dah siap. Okey, tak susah ya, senang Okey, so untuk banding, kamu first tu kamu kena pastikan paling kiri itu adalah nombor yang paling kecil. Itu je. Tak payah fikir panjang-panjang. Bagi sesiapa yang confused, macam tadi saya cakap, negatif 30, negatif 6, negatif 36, mana satu paling kecil, mana satu paling besar. Ingat, terbalik. Kalau masa positif, 36 paling besar. So, paling besar nanti akan jadi paling kecil kalau semua dah jadi negatif. Okay? So, ayat yang sama, kalau siapa yang masih tak faham, nanti boleh PM ataupun tanya dalam grup. Saya sebenarnya, matematik ni, saya suka belajar yang bertanya. Kalau korang tak bertanya, maksudnya korang tak faham. Okay? Ataupun mungkin ramai yang cakap, cikgu, saya tak faham. Tapi saya tak tahu di mana saya tak faham. Semua saya tak faham. Itu masalah korang. Okay? That's why awak kena study betul-betul bila cikgu cakap dan awak buat latihan tu wajib. Kalau tak ada praktis, memang tak akan awak dapat matematik ni. Okay? Walaupun saya tahu memang matematik ni ada ramai yang tak suka. Cikgu, saya tak suka matematik lah. Saya benci matematik. Tapi sebenarnya seronok kalau awak sudah tahu. Awak jangan hafal, tapi awak kena faham konsep. Awak sudah faham, awak tak payah hafal.
Macam tadi saya cakap, macam mana saya nak letakkan nombor-nombor dalam kotak ni. Awak sudah faham sebelah kiri itu nombor yang kecil. Awak sudah faham, awak tak payah hafal pun. Awak dah tahu mana satu nombor kecil saya akan letak di kiri, nombor yang lebih besar saya akan letak di kanan. Itu sahaja. Okey, boleh ya. So ini contoh 3. So contoh 3 ini dia akan sebenarnya setiap satu latihan kan awak boleh rujuk contoh. Sebab contoh dia pun mirip dengan latihan-latihan yang diberi ya. So untuk latih diri 1.1c, bagi setiap yang berikut tentukan dan tandakan kedudukan integer pada suatu garis nombor. So nanti awak sediakan garis nombor yang ni lah. Okay, tapi untuk dalam Google Form soalan ini saya dah ubah sikit nanti korang tengoklah. Okay, tapi untuk sesiapa yang ingin melukis garis nombor ini, mungkin kamu akan tanya, cikgu, untuk soalan A ini, berapa panjang saya punya garis nombor saya perlu lukis? Tengok cikgu sudah siap yang apa garis nombor ini. Tapi macam mana cikgu tahu berapa panjang cikgu mau lukis? Okay, so macam mana nak tahu? First, tentukan nombor yang paling kecil. Okay, negatif 5, 5, 1 dan negatif 3. Mana satu nombor paling kecil? Bebas. Semua bebas. Ini bebas tu untuk apa, khas untuk pelajar-pelajar saya. Bebas. Mana satu nombor paling kecil? Negatif 5, 5, 1 dan negatif 3. Hello, bebas. Negatif 5. Yes, Negatif very 5. good. Negatif 5 saya tahu di sini. So, awak akan mula dengan negatif 5. Dia nak kita tandakan kedudukan integer yang diberi. So, saya tahu saya perlu stop bila? Stop pada nombor yang paling besar. Nombor paling besar mana? A. 5, 1, negatif 3. Mana satu nombor paling besar? 5, 1, negatif 3. Mana satu nombor paling besar? 5. Yes, very good. So, saya punya garis nombor akan stop di 5. Tak payah buat banyak-banyak. Okey, sebab dia suruh kita tandakan kedudukan integer yang diberi pada suatu garis nombor. So, paling kecil awak mula, paling besar pun awak dah tulis. So, tengah-tengah tu nanti awak cari di mana kedudukan negatif 3 dengan 1. Nanti awak cari di mana negatif 3, awak tulislah. Di mana 1. Okey, tapi nanti dalam Google Form sudah ada soalan macam ni saya just ubah sikit dia punya ni je. Tapi saya nak terangkan macam mana awak nak tentukan. Kalau waktu exam, awak kena tentukan berapa panjang garis nombor awak kena lukis, awak tengok pada soalan. Okey, untuk B. Mana satu lebih nombor yang paling kecil? First cari yang negatif. Mana satu paling Negatif kecil? 10. Yes, Negatif very good. 10. Saya akan mula dengan negatif 10. So, bila saya mau stop, cari nombor yang paling besar. Nombor paling besar? 2. Yes, very 2. good. Positif 2. So, nanti tengah-tengah tu awak carilah kosong di mana dengan negatif 8 di mana. Okay, so ini awak decide sendiri. Okay, nanti awak cuba menjawab dalam Google Form. Okay, untuk nombor 2, lengkapkan setiap garis nombor yang berikut. Ini macam tadi saya dah ajar, just yang ini dia tak bagi pilihan. Macam mana kita mau buat ini? Okay, so yang senang, kita boleh tengok antara dua nombor, negatif 4 dengan 4. Sini ada berapa kotak? Sini ada 1, 2 kotak. Okey, nak cari beza. Apa yang kita perlu guna? Buat tambah ke tolak? Nak cari beza. Tolak. Yes, tolak. 4 dengan negatif 4. Mana satu lebih besar? Kita biasanya kalau nak cari beza, mesti nombor besar tolak yang kecil. So, 4 tolak negatif 4 ke? Negatif 4 tolak 4? Positif 4 tolak negatif 4. Yes, very good. Pandai. 4 tolak negatif 4. Awak boleh tekan kalkulator. Ada beli tak kalkulator? Ada beli? Ada cikgu. Oh, Ada. bagus. Kalau sudah ada beli, awak tekan kalkulator, awak akan dapat dia adalah 8. Beza 4 dengan negatif 4 adalah 8. So, 8 bahagi kepada 2 kotak. Satu kotak berapa? 4. Yes, very good. So, 8 bahagi 2, awak akan dapat 4. Maksudnya, satu kotak ini beza dia 4. Semua 4. Okey, sekarang. Kalau nak ke kiri. Ke kiri kita akan buat tolak ke tambah? Tolak. Yes, 4 tolak 4, kita dapat? Kosong. Yes, kosong. Lepas tu kosong nak sampai ke negatif 4, kita tolak 4. Kosong tolak 4, kita akan dapat negatif 4. So, negatif 4
Seterusnya apa jawapan ni? Siapa boleh jawab? Negatif 4 Negatif ke 8. Yes. Negatif Tolak 8. 4. Yes. Very good. Untuk yang apa kotak yang terakhir. Dari 4 saya mau ke sini, ke kanan. Tambah ke tolak? Tambah. Tambah. Yes. So jawapan di sini? 8. Yes. 8. Oh, semua sudah pandai. Tak payah saya ajar sebenarnya. Saya ingat korang dah lupa. So, boleh nampak ya. Di sini kalau ke kiri tu kita semua kena buat tolak. Ke kanan semua kita buat tambah. So, kalau macam tu senang je kita nak dapat jawapan. Okay, so untuk soalan B nanti pun korang boleh cuba sendiri. Okay, dan sebenarnya soalan ni pun ada dalam Google Form. Just saya ubah dia punya ubah sikit lah sebab di situ saya nak sesuaikan dengan format di situ. Okay, boleh ya. So, ini untuk latihan yang ketiga. Sekarang kita tengok yang last. Contoh yang keempat. Okay. So, kita nak banding dan susun nombor yang berikut mengikut tertib menaik. Mau banding dengan susun, kita boleh buat dua cara. Satu cara kita sediakan garis nombor. Satu cara kita terus susun. Korang nak guna garis nombor tak? Kalau saya malas sebab garis nombor tu leceh. Kena lukis garis lagi, kena buat satu-satu garis yang pendek macam ni lagi. Boleh tak saya tak nak buat step yang ikut garis nombor, saya terus boleh. Kita nak Boleh. ikut tertib menaik. Boleh. Yes, very good. Boleh. Menaik tu dari kecil ke besar ke besar ke kecil? Kecil ke besar? Yes, kecil ke besar. So sekarang kecil ke besar, kita nak cari yang paling kecil dulu. Macam mana nak kena pasti paling kecil? Paling kecil nombor negatif ke positif? Negatif. Yes. Awak bulatkan semua yang negatif. Cari semua yang negatif dulu. Yang lain jangan tengok dulu. Sebab saya nak cari yang paling kecil dulu. So, sekarang ada negatif 3, negatif 5, negatif 1. Mana satu paling kecil? Negatif 5. Yes, very good. So, the first one is negative 5. Tertib menaik paling kecil dulu. So, negatif 5 paling kecil. Yang kedua kecil? Negatif 3. 3. Yes, pandai. Lepas tu? Negatif 1. 2. Mana ada negatif 2? Negatif 1. 1. Itu negatif 2 tu dia tengok dari buku mana tu. Jangan silap kelas. Okey. Ada lagi tak nombor negatif? Tak ada. Tak ada. So sekarang kita tengok nombor positif. Nombor positif korang pandai. Mana satu lebih kecil? 2. 2. Sepak korang masuk gol nanti. Gol sekolah kita Kosong. besar. Ish, korang ni. Kosong. Nanti bawa ke sekolah tu saya nak sepak masuk gol semua. Kosong. Lepas tu? 2. 2. Lepas tu? 4. 4. Lepas tu? 6. 6. Yes, very good. Bagi sesiapa mau lukis garis nombor, awak kena lukis garis dulu. Lepas tu kena cari ini negatif 5. Nanti kira lagi ini negatif 3. Susah. Bagi saya, kita tak payah buat cara ni. Okay? Garis nombor ni. Tapi bagi sesiapa yang nak belajar, yang awak rasa cikgu ajar cara ni sangat susah, nanti awak PM saya. Saya akan ajar korang. Awak seorang je. Okay? Boleh ya? Ingat bertanya. Saya memang tak suka orang yang tak tahu tapi buat-buat tahu. Tak pandai tapi buat-buat pandai. Nanti rugi tu kamu sendiri. Okay? Gunalah saya. Mempergunakanlah cikgu. Sebab cikgu ni dibayar gaji untuk mengajar. Korang jangan bagi saya senang sangat. Korang tanya. Tapi tanya tentang matematik lah. Jangan tanya saya tentang pendidikan Islam ke, bahasa Tamil ke. Bahasa Cina boleh. Bahasa Cina saya ajar. Kalau tanya subjek-subjek lain, sorry lah. Okey, boleh ya. So, untuk tertib menurun. Untuk B. Menurun. Besar ke kecil. So, saya cari semua nombor positif dulu ke negatif? Yang besar nombor positif ke negatif? Positif. Saya cari dulu yang positif. Ada lagi tak? Tak ada. 3 je. Okey, yang paling besar? 5. 3. 3. 4. Mana ada 4? Sepak masuk gol. Ish. Tengok hari ni berapa orang kena sepak dah? 3, 2. 5, 3, 2. Okey, ini sudah habis. Sekarang saya mau tengok nombor negatif. Ingat, besar ke kecil. Nombor negatif yang paling besar, mana satu? Negatif 5. 1. Mana ada 5? Negatif 1. Kalau negatif, bebas kena ingat. Negatif tu nombor yang besar nilai dia akan jadi kecil.
Okay, so ingat, yang paling negatif tu nombor yang paling besar tu dia akan jadi lebih kecil. So sekarang saya nak cari yang besar dulu sebab menurun. Besar ke kecil? Negatif 1 yang paling besar. Lepas negatif 1? Negatif 2. Yes, Negatif very dua. good. And then? Negatif 4. Yes, very good. The last one? Negatif 5. Yes, negative 5. Habis! Tanya semua. So, nilai positif, tips ini tips nilai positif sentiasa lebih besar daripada nombor negatif. So, untuk yang ini, tak payah guna garis nombor lah. Bagi saya, ini lagi senang. Okay, so untuk latih diri 1.1D, suruh banding dan susun, saya rasa tak payahlah guna ni. Okay, tapi ini memang dalam Google Form saya dah sediakan pilihan jawapan. Awak just tinggal pilih je. Tapi mungkin mula 1.2A nanti kita akan mula buat latihan dalam buku ya. Korang ada sekolah rendah ada buku kotak lagi kan? Ada kan? Dah habis. Jangan kata sudah jual lah. Sudah Tak jual tahu. bagi lagu ni kah? Tak tahu. Tak tahu. Nanti newspaper datang korang semua baling ke atas lori tu. Lepas tu tengok bye-bye. Lepas tu cikgu saya tak ada buku. Sepak kan? Memang sayang tak dapat pergi sekolah. Kalau tak nak sepak korang masuk gol. Okay. So untuk 1.1D. So hari ini kita ada 4 exercises 1.1A sampai 1.1D. Tapi semua soalan itu saya sudah gabung dan jadi satu latihan dalam Google Form. Kejap lagi saya akan upload dalam Google Form, upload dalam grup. Korang klik dan korang pergi cuba menjawab ya. Di situ awak terus boleh, bila awak tekan hantar tu, dia akan terus keluar result. Nanti awak klik untuk semak awak punya result tu. Untuk klik lepas tu awak semak mana soalan yang awak salah, cuba fahamkan kenapa kamu salah. Kalau masih tidak faham, sebab di situ saya ada tulis, okay, bila awak salah tu saya akan tinggalkan sikit nota. Kalau korang rasa masih tak faham apa yang cikgu tulis kat situ, sila PM, saya suka korang bertanya. Tapi jangan PM saya pukul 2-3 pagi. Baik-baik? Cikgu pergi tanda sekarang? Saya tak mau saya mau tidur Okay? So, syabas dan tahniah bagi semua murid yang menyertai kelas atas tarian hal ini. Okay, so dengar esok kita punya kelas pukul 9 hingga 10.30, betul? Betul. Yes. So sebab esok cikgu kena bertugas di sekolah pada pukul 8. Asal awal 7 cikgu dah kena berada kat sekolah. So esok cikgu tak dapat maksudnya mengajar secara live macam ni lah. Tapi cikgu sudah sediakan video. Esok saya akan riliskan dalam grup Telegram. Korang dah tengok video, lepas tu cuba menjawab soalan. Okay, untuk esok lah. Esok minta maaf lah cikgu memang tak boleh buat apa sebab masa tu pelajar-pelajar peralihan ada exam kat sekolah. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Ada apa-apa soalan nak tanya?